Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam agenda Awani pada malam ini. Pastinya ramai di luar sana di kalangan umat Islam ingin menunaikan umrah di Tanah Suci. Selepas hampir setahun lebih ini, kita tidak dibenarkan untuk keluar negara, apatah lagi untuk menunaikan umrah. Dan pastinya imbauan ataupun visual berkaitan dengan Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi begitu menarik perhatian kita, terimbau bagaimana kita boleh beribadat dengan selesa, dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bilakah kita akan dibenarkan untuk menunaikan umrah ini? Dan pastinya banyak negara sudah pun dibenarkan, sama ada kerajaan mereka membenarkan dan pihak kerajaan Arab Saudi pun sudah pun memulakan proses untuk menerima jemaah umrah dengan protokol dan juga jumlah kota yang ditentukan sejak akhir tahun lalu lagi. Jadi bagaimana keadaan umat Islam di Malaysia? Adakah kerajaan kita akan membenarkan tidak berapa lama lagi ataupun tak tahu bilanya untuk umat Islam ataupun jemaah dari negara kita menunaikan ibadah umrah? Itu belum cerita pasal haji lagi. Ini kita akan ceritakan tentang ibadah umrah terlebih dahulu. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Ruzman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik Nazri? Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami untuk membincangkan tentang SOP umrah norma baru ini. Jadi untuk permulaan Datuk, apakah kita sudah ada indikator ataupun isyarat-isyarat yang terkini yang boleh Datuk kongsikan, mungkin tidak berapa lama lagi lah ataupun tak tahu bila umat Islam di Malaysia akan dibenarkan untuk menunaikan umrah di Tanah Suci? Okey, seperti mana yang Nazri sendiri sebut tadi, hari ini kita akan bercerita khusus mengenai SOP umrah yang diamalkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Ya. Adapun jika nak kita kirakan dari segi pihak kerajaan kita, tentunya kita faham pihak kerajaan kita mengambil kira berbagai-bagai aspek sebelum memberi kebenaran kepada mana-mana rakyat Malaysia untuk ke luar negara, ke mana-mana destinasi sekalipun. Ya. Kita nampak mungkin dari segi aspek ibadat, aspek kalau kami operator ni, operator umrah, memikirkan tentang bisnes atau membantu orang pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa sebagainya. Tetapi pihak kerajaan perlu mengambil kira pelbagai-bagai aspek lagi, kerana jangan lupa isu COVID adalah isu kesihatan dan keselamatan. Kita kena akur dan hormati dan apa jua yang dikeluarkan arahan dari semasa ke semasa, kita kena sentiasa dokong. Itu mukadimah saya lah bercakap mengenai umrah ini. Menarik. Datuk Ruzman memberi sedikit indikator bahawa kita sudah bersedia bila-bila masa. Jadi sebagai pengendali. Saudi memang dia dah, pihak Saudi tuan rumahnya telah sedia menerima jemaah umrah sejak 1 November lagi. Ya, betul. Okey Datuk, mungkin sebagai persediaan kita di sini, operator umrah dan juga haji ini sebenarnya sudah lama bersedia kerana mereka sudah ada backlog jemaah yang sudah mendaftar lagi sejak sebelum ketibaan ataupun kita dilanda pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020 lagi. Jadi sudah memasuki hampir setahun lebih ini. Adakah Tabung Haji Travel sudah pun sebenarnya cukup bersedia walaupun apa pun norma baru, walau apa pun SOP yang akan ditentukan oleh kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi yang sudah pun menerima para jemaah umrah dari negara-negara luar mereka, adakah Tabung Haji Travel sebenarnya sudah pun bersedia? Bagi pihak Tabung Haji Travel, kita memang telah pun bersedia untuk menghadapi apa jua peraturan dan SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Saya rasa begitu juga operator-operator atau syarikat umrah lain di Malaysia ini. Contohnya kita bagi pihak Tabung Haji Travel memang telah ada anggota ataupun kaki tangan kita yang bertugas yang memang berada di sana menunggu jemaah dan mengikuti perkembangan SOP pihak Arab Saudi dari hari ke hari. Sebab dia masih fluid di sana. Contohnya bila ada perkembangan negatif ke di mana saja di Arab Saudi atau mana-mana negara di luar sana, Arab Saudi akan perketatkan sikit. Kalau ada perkembangan positif, mereka akan longgarkan dan mudahkan sikit. Semangatnya mereka memang bersedia menerima jemaah-jemaah
umrah, begitu jugalah tabung haji travel bersedia apabila mendapat izin daripada pihak kerajaan kita untuk berangkat. InsyaAllah kita boleh katakan almost immediate lah, secepat mungkin kita akan penuhi syarat-syarat yang akan dikenakan termasuk PCR test dan sebagainya, dan kita akan hantarlah jemaah kita bersama dengan petugas, insyaAllah. Okey, jika dibenarkan hari ini, misalnya sebagai contohlah, saya bukan buat pengumuman ni, lagi kalau kita dibenarkan untuk terbang ataupun berlepas dalam tempoh-tempoh tertentu, adakah apakah persiapan yang akan dilakukan oleh pihak operator dan akan dimaklumkan kepada para jemaah kita sebelum mereka bertolak ke Tanah Suci? Okey, jadi kalau dengan izin, saya nak kongsilah sedikit proses yang perlu dilalui oleh jemaah supaya mereka tahu apa yang patut dia bersedia, sama ada dari segi persiapan peribadi ataupun segi kewangan dan sebagainya jika ada. Boleh saya mulakan? Silakan Datuk. Okey. Pertamanya, kita perlu ada izin lah untuk keluar negara sekarang ni, termasuklah jemaah umrah. Perlu ada izin pada kerajaan kita melalui Jabatan Immigration Malaysia dan sebagainya, ataupun jika diumumkan, buat pengumuman, terus ada izin dan terus boleh pergilah. Kemudian, berbeza dengan musim-musim sebelumnya, selain daripada keperluan untuk buat visa umrah, persiapan pasport dan sebagainya, perbezaan dia adalah kali ini kita perlu ada ujian PCR test, yang kita kata ujian COVID itulah. So, perlu ada keputusan ujian tu, keputusannya negatif, tidak adalah COVID-nya, dibuat tidak lebih 72 jam sebelum waktu berangkat. Ya? Apabila kita ada result atau keputusan PCR test ni, kita perlu cetak. Ada hard copy, ada kertasnya tu, kena bawa untuk kita check in di airport dan juga kita gunakan semasa tiba di sana. Selain itu, buat masa ini Saudi banyak bergantung kepada apps, kepada aplikasi-aplikasi. Jadi kita kena muat turun beberapa aplikasi lah. Paling tidak satu aplikasi yang kena muat turun sebelum berangkat, saya sarankan adalah aplikasi Tawakkalna, 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 yang boleh dimuat turun. Dia ini mirip kepada kita punya MySejahtera lah. Dia nak tahu kita kat mana sekarang dan sebagainya. Dia dikeluarkan oleh National Information Center Arab Saudi. Okey, itu yang berbeza lah. PCR test dengan ada aplikasi Tawakkalna. Datuk, sebelum sampai tiba ke Tanah Suci ataupun ke Jeddah tu, adakah persiapan sebelum berlepas itu, buat masa ini, adakah kerajaan Arab Saudi menetapkan diwajibkan jemaah selain daripada melakukan ujian swab test tu, adakah diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 terlebih dahulu? Kerana vaksin sudah pun tiba di beberapa buah negara, termasuk negara kita bermula semalam. Adakah vaksin juga antara prasyarat setiap jemaah perlu mendapatkan imunisasi terlebih dahulu dan perlu ada dokumennya ataupun pasport ataupun apa juga bentuknya, baru juga disertakan dengan ujian PCR test itu? Apa pandangan Datuk? Okey, buat masa ini kerajaan Arab Saudi belum mewajibkan suntikan vaksin COVID-19 tu. Yang ada hanyalah suntikan asas yang diamalkan di tahun-tahun sebelum ni, iaitu vaksin meningococcal meningitis tu je. Belum ada kewajipan untuk ada suntikan vaksin COVID-19 ni. Yang ada hanya ujian negatif PCR test. Okey, tambahan dari itu Datuk, dari laporan-laporan media Arab Saudi yang saya teliti dan juga saya pantau, adakah juga had umur ditentukan juga, iaitu jemaah yang sekian-sekian umur saja dibenarkan untuk melakukan umrah, ataupun mereka yang berusia 60 tahun ke atas tidak dibenarkan untuk ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah? Pandangan Datuk? Okey, had umur memang dikenakan, dan kita hanya akan tahu apabila sistem itu kita buka dan kita ada. Visa, Nazri tahu kan, visa ni di-apply secara online. Jadi semasa kita apply, dia akan keluar. Ada di blok atau tidak blok. Mengikut pada umur kita. Awal-awal dia buka bulan 1 bulan November dulu, umurnya 50 tahun, iaitu paling muda 18, paling tua 50. Kemudian later on bila dia buka balik, dia telah longgarkan sikit kepada 18 hingga 60 tahun. Tapi keadaannya tentunya saya cakap tadi fluid, boleh berubah di masa ke masa.
Jadi apabila kita insyaAllah dibenarkan nanti, bila masa kita dibenarkan nanti, pada masa tu kita akan tahu berapa hak umur yang akan dikenakan, ditetapkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi melalui online sistem dia. Kalau kata-katanya kita tengok, contohlah yang negara yang ada menghantar jemaah umrah adalah Indonesia. Ya. Untuk Indonesia, had umur sekarang ni 60. Adakah itu juga akan membebankan kepada operator seperti Tabung Haji Travel, Dato'? Tentunya lah ada terkesan dia, Nazir, sebab kita punya jemaah ni yang lebih 60 tahun ke atas ni, kita ada lebih kurang dalam 11-12%. Jadi saya rasa perangkat itu sama kepada travel agent yang lain, sama juga. Jadi akan hilanglah sikit daripada takungan bakal pelanggan kita atau bakal pengeja umrah kita akan berkuranglah banyak 10 hingga 12% begitu bila ada had umur tu. Okey, Datuk teruskan dengan SOP jemaah ketika mereka sampai ke Jeddah, kerana rakan-rakan kita dan kaki tangan Tabung Haji Travel sudah pun melaluinya, sudah pun berada di sana. Masa terbang, SOP yang ada sekarang ni adalah mereka perlu pakai pelitup muka lah sepanjang masa dalam pesawat. Walaupun tidak ada penjarakan kursi, tapi pelitup muka kena pakai sepanjang masa dan langkah-langkah lain lah. Itu yang beza. Setibanya di sana, mereka akan tunggu arahan untuk beratur dan bergerak keluar dari kapal terbang daripada pesawat. Seterusnya mereka akan diminta untuk bergerak ke kaunter Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Biasanya terus ke immigration. Tapi berbeza kali ini kena pergi kaunter Kementerian Kesihatan Arab Saudi dulu. Jadi di kaunter ni kita serahkanlah satu borang yang kita boleh download lebih awal lah. Ini borang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu disclaimer form dia panggil. Maknanya kita akui bahawa kita tak ada masalah, tidak ada bergejala sebagainya, dan dia akan pihak petugas di kaunter Kementerian Kesihatan Arab Saudi akan minta tengok apa tadi keputusan negatif PCR test kita. Itu kita kena bawa tu. Satu, bawa masa check-in. Sekarang kena persembahkan atau serahkan kepada petugas Kementerian Kesihatan Arab Saudi bersama disclaimer form. Bila dah settle dengan diorang, tak ada masalah di segi keperluan diorang, barulah kita bergerak ke kaunter immigration macam biasa. Immigration dia akan tengoklah visa kita dan sebagainya. Selepas kita pergi immigration, barulah cek bagasi dan terus menuju ke tempat parking bas atau bas akan datang ambil kita. Di sini ada perbezaan dah pula. Kalau dulu bas biasa muatan dalam lingkungan 50, untuk masa ini SOP-nya hanya membenarkan tak lebih 25, makna 50% muatan bas. Buat masa inilah, kita tak tahu, mungkin keadaan makin baik, dia makin longgarkan tertakluk kepada perkembangan semasa. Jadi kumpulan ni, dalam masa, kira-kira tu pukul berapa kita sampai tu, dalam masa 8 jam setelah sampai, kita kena pastikan kita update kita punya apps, apa tadi? Tawakkalna tadi, yang kita dah download. Hopefully kita dah download sendiri kat Malaysia, anak-anak boleh tolong download. Kita kena masukkanlah, enter lah waktu tiba kita dan sebagainya, putaran kita. Sebab dia boleh enter dan update tu semasa kita berada di sana. Dia based on location kan. Dia GPS lah, dia tengok lokasi kita. Kita update tu within dalam jangka masa 8 jam daripada waktu mendarat, waktu tiba di Saudi. Okey, kita akan dibawa oleh kenderaan lah. Saya cakap tadi, kita dah naik kenderaan. Kita akan masuk ke bangunan masing-masing. Dan sepanjang masa kena jagalah pelitup muka kena pakailah sepanjang masa. Setibanya di hotel dan dah update tadi, Tawakkalna kita dah update kan apps tu, kita akan terus masuk ke bilik dan menjalani kuarantin selama 3 hari. Kuarantin wajib buat masa ni, 3 hari. Di dalam hotel, di dalam bilik hotel. Bukan boleh berlega kawasan hotel, bukan. Mesti duduk dalam bilik. Itu saya nak kena bagi tahu lah pada ramai yang nak pergi ni. Ribuan orang sedang menunggu masa kebenaran untuk pergi, tetapi ini yang kita perlu share lah SOP-nya. Mungkin ada rasa okey, ada yang rasa sanggup, tapi ada juga segelintir yang kita rasa terbeban dah duduk hotel 3 hari, jam otak dia kan. Mungkin dia tak boleh terima. Sepanjang 3 hari tu, makanan akan dihantar ke bilik lah, dalam bentuk pack food lah, dihantar ke bilik. Sebab kita tak boleh keluar, makanan akan datang ke kita di bilik. Dan di tempoh konti 3 hari, tapi selepas 2 hari atau 48 jam,
akan datang petugas kesihatan untuk ambil PCR test. Saudi side pula, Saudi pula akan buat PCR test. Sekali lagi. Sekali lagi. Dan result dia biasa dalam jangka masa 1 hari ataupun 24 jam daripada waktu dia ambil. Bermakna 2 hari sampai 1 hari komplit lah. Total jumlah 3 hari tadi. Sekiranya negatif, mula-mula negatif, kita barulah boleh keluar daripada bilik dan meneruskan program umrah kita. Kalau kita masuk Madinah, maknanya kita program ziarah dan sebagainya. Kalau kita masuk Mekah terus, itu barulah kita boleh pergi tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi pandangan saya, manakala kuarantin 3 hari ini, bukan pendek 3 hari ini, sesuainya, sebaiknya saya sarankan supaya masuk ke Madinah dululah. Kurang-kurangnya kita kuarantin tidak dalam ihram. Nazri kan pernah pergi haji kan? Bukan, betul. Nak jaga patalang ihram tu bukan senang kalau duduk sebilik kan. Kalau duduk dalam bilik saja kan. Jadi lebih baik kita masuk Madinah, kuarantin dalam, bukan dalam ihram ataupun dalam tidak berihram, bebaslah sikit dalam bilik. Ya. Dari SOP yang Datuk jelaskan tadi, nampaknya begitu teliti, begitu teratur dan mengikuti orang kata pun protokol bagaimana kita ingin mengelakkan dari COVID-19 itu. Adakah ini juga bermaksud kalau di dalam bas itu terpaksa muatan dikurangkan kepada 20 orang ataupun mengikut jumlah muatan yang ada ataupun besar bas itu, dan termasuk juga di bilik untuk kuarantin 3 hari itu. 2 orang bilik, lupa cakap. Ya. Adakah ini akan menyebabkan jumlah yang akan duduk di dalam bilik akan kurang, iaitu 2 orang sebilik, dan bas juga terpaksa ditambah apabila kalau jemaah ramai itu. Jadi adakah ini akan menyebabkan kos tambahan kepada jemaah dengan segala SOP yang terkini ditetapkan oleh pihak Tabung Haji Travel dengan mematuhi apa yang ditentukan oleh pihak Arab Saudi ini? Okey, kalau bercerita mengenai kos, memang kedua-dua faktor itu, elemen pengangkutan dan juga penginapan tadi memang akan meningkatkan kos. Macam bas tadi secara kasar pun kita boleh agak dah. Betul. Kalau muatan separuh maknanya double lah kos bas tu. Anggaran kasar lah. Kecuali yalah, kalau kita rezeki dapat negotiate dengan syarikat bas, dapat kurang sikit. Mungkin tak double tapi mungkin 60% lebih tinggi pada biasa. Pokoknya lebih tinggi kos pengangkutan. Yang kedua, kos penginapan. Penginapan, bila dulu ada pakej apa syarikat yang jual 4 orang sebilik contohlah. Maka sekarang dah tinggal 2 sebilik maksima. Maka otomatik jugalah kos bilik saja dah macam double juga. Yang berkait dengan penginapan juga, saya cakap apa tadi? Makan di bilik. Dihantar. Makan di bilik ni maknanya kos dia akan tinggilah. Seolah-olah kita ambil bilik tu, sewa bilik tu bersekali dengan makan. Paling tidak 3 kali sehari. Mana kos dia memang tinggi. Kalau di Saudi lah, saya tak perasan di Malaysia. Tapi saya rasa in general kalau duduk di hotel ni, kalau makanan satu hari punya, dengan kadar sewa hotel tanpa makanan, yang makanan punya portion tu lebih tinggi. Contohnya kalau bilik dulu kita sewa 300 satu hari, satu bilik. Kan untuk makan satu orang saja mungkin 400. Untuk 3 kali makan satu orang. Kalau kita suami isteri, dah 800. Tapi semua itu Datuk akan ditentukan oleh pihak Tabung Haji Travel dan juga operator ya? Dan syarikat termasuk Tabung Haji Travel akan kita polisi kita selalu kita transparent lah. Kalau ini double kita cakap terus terang. Kita suka berterus terang, transparent, dan dengan jemaah dia tahu lebih awal. Dia setuju juga, kita jemput dia pergi sebagai jemaah kita. Dia ada unsur paksa sebagainya. Tidak ada kejutan. Kita tak mau pergi sana baru ada setengah syarikat dia jual macam murah, pergi sana tambah tu tambah ni. Tak adil lah kepada bakal jemaah. Okey. Tambahan tentang itu Datuk, apabila sudah sampai di Madinah ataupun di Mekah, apabila dah habis selesai waktu karantin itu untuk melakukan ibadah, adakah juga SOP melakukan ibadah sama ada di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram itu ada SOP yang ketat terpaksa diikut? Boleh ke iktikaf? Adakah waktu-waktu tertentu untuk menunaikan umrah ataupun menunaikan solat fardu 5 waktu ataupun macam biasa ataupun bagaimana Datuk? Ya, okey. Soalan Nazri begitu mantap sekali lah. Saya tabik. Jadi katakan kita mula di Madinah dulu Nazri.
ada beberapa ibadat lah yang biasa buat bila berada di Madinah. Terutamanya yang berkait dengan Masjid Nabawi itu sendiri. Yang paling besar, kita ni biasanya kita anggap untuk pergi ziarah makam Rasulullah dan juga kalau ada kesempatan masuk ke Raudah untuk solat. Jadi untuk dua perkara yang kebanyakan orang tak kira jemaah daripada mana negara sekalipun, dua perkara tadi memerlukan kita menempah waktu. Untuk bila pukul berapa dan pintu mana nak tunggu giliran masuk. Jadi syarikat perlu main peranan, mereka boleh booking melalui apps kedua iaitu Itamarna Business. Jadi Itamarna Business ni patut menjadi tanggungjawab. Sepatutnya menjadi tanggungjawab syarikat pengelola umrah lah. Ya. Dia kena buat booking bagi pihak jemaah yang dia bawa. Kumpulan tetap dalam kumpulan jangan lebih 25 orang. Kalau ada di jemaah 50, maknanya dia ada dua grup lah. Mana dua booking yang berbeza. Mungkin waktu masuk pun tak sama. Tapi ikut pada kekosongan lah. Kalau kita plan nak masuk pukul 10 pagi, tiba-tiba lulus 11, pukul 11. Ya? Kena buat booking. Di Madinah untuk sekadar masuk semayang biasa, semayang solat 5 waktu. Atau untuk iktikaf, di dalam masjid ke, di luar masjid ke, tidak ada masalah, tak perlu booking. Kita bebas untuk solat fardu di dalam Masjid Nabawi tanpa buat tempahan melalui Itamarna punya apps tadi. Itu di Madinah. Ada beza sikit apabila kita ke Mekah. Ya. Jadi katakan sebelum kita meninggalkan Madinah, selalunya kita juga buat ziarah luar, ziarah tempat-tempat sejarah, makam syuhada Uhud ke, atau Masjid 7 sebagainya. Jadi untuk ziarah tidak perlu kebenaran apa-apa, tetapi kaedah dia juga berubah bahawa SOP sekarang. Bila kita pergi ziarah, kita tidak dibenarkan turun daripada kenderaan. Jadi berziarah dalam bas sajalah. Bas pusing, kita punya guide tunjuklah ini apa dia, kita pun kalau boleh doa lah. Ikut persesuaian tempat-tempat tu lah. Namun kata nak turun macam Masjid Kuba ke, nak solat sunat ke, tak dapat belum dapat dibenarkan, belum dapat kita buat lah. Itu yang berlaku di Madinah. Akhirnya kita diberi masa untuk berangkat ke Mekah. Jadi biasa kita bolehlah sama ada nak niat ihram kita setelah mandi sunat, pakai ihram sebagainya. Kemudian kita boleh nak berniat ihram terus saja di hotel dan teruskan perjalanan ke Mekah tanpa singgah mana-mana. Tapi kalau ada kebiasaan syarikat atau jemaah yang minta nak juga singgah di Bir Ali untuk masang niat umrah dia, boleh, tetapi tidak boleh turun daripada kenderaan macam ziarah tadi juga. Yes. Bas dia orang bolehlah singgah di Masjid Bir Ali tu, tapi dia jemaah sendiri tidak boleh turun. Turun sekejap ke, turun lama tak boleh turun. Hanya singgah niat. Jadi pada saya tak jauh beza lah dengan dia berniat dia saja di hotel, teruskan perjalanan tanpa singgah Bir Ali pun. Ya. So tak ada dapat nak buat solat saya tu masjid di Masjid Bir Ali pun tak dapat lah. Okey, teruslah kita ke Mekah. Tetapi sebelum kita berangkat sebenarnya pihak syarikat lagi. Banyak tugas syarikat kali ni berbanding sebelum-sebelum ni. Yeah. Okay? Peranan syarikat. Jadi syarikat perlu tempah waktu untuk dia masuk ke Masjidil Haram nak buat tawaf dan sa'i umrah dia. Kena book. Bayar dia ajar lah. Pukul berapa nak berangkat. Nanti kan pergi lama pula. Katakan dapat hari yang 10 jam lagi dah sampai Mekah. Duduklah dekat bilik kan. Tak boleh nak buat apa kan. Dalam ihram tu tunggu kan. Jadi mungkin jemaah tertekan dan sebagainya. Kita kena ambil kira perasaan jemaah tu sendiri. Mungkin ada yang tak biasa. Dia rasa tertekan. Duduk saja tak apa-apa. Duduk dalam ihram. Orang dah biasa pergi naik Mekah ni mungkin dia tak kisah sangat. Lah berada dalam ihram. Jadi syarikat booking tu waktu time. Sebab apa yang berlaku bila sampai di sana, selagi tak ada waktu yang diluluskan untuk masuk Masjidil Haram tu, maka kita tak boleh masuk Masjidil Haram untuk tawaf sa'i. Tunggulah. So, apabila ada waktu lulus, kita perlu berada di mana tempat kita diminta tunggu. Yeah. Dia ada spesifik khusus pintu nombor berapa atau nama pintu di mana kita perlu berada 1 jam sebelum waktu diluluskan untuk masuk. Macam Nazir tanya tadi, ada tak waktu kah? Ya betul. Buat masa ini. Buat masa ini, ada 3 waktu yang diluluskan untuk siapa yang pergi sebagai jemaah umrah lah. Siapa yang bisa umrah, dibenarkan, waktu-waktu yang dibenarkan, tertakluk pada kekosongan adalah 1, pukul 4 petang. Yang kedua, pukul 8 malam.
Dan yang ketiga pukul 12 tengah malam, midnight, tengah malam. Ya. Jadi 3 waktu tu je. Kita nasiblah kalau kita sampai sana, kita ingat boleh masuk pukul 4. Sebab tu syarikat tu kena pasti dulu sebelum dia orang berangkat dari Madinah. Ya. Katalah dia sampai awal, sampai pukul 12 tengah hari. Tiba-tiba pukul 12 malam yang diluluskan untuk masuk tawaf sa'i macam mana? Ya. Kan? Jadi tak selesa bagi jemaah duduk saja, tak boleh buat apa. Dia bukan boleh merayau sebarang-sebarang lah. Ya. Nak pergi semayang, masuk waktu pun, dia tak boleh masuk masjid lagi sebab dia tak ada kelulusan. Betul. Okey. So, bila dah ada kelulusan, dah tiba masa, beraturlah mereka. Biasanya diminta 1 jam sebelum waktu yang diluluskan. Seolah-olah pukul 3 petang dia beratur dah, atau pukul 7 malam beratur dah, atau pukul 11 malam beratur dah untuk waktu yang saya sebut 4, 8 dan 12 tadi. Ya. Apabila masuk pula, dia akan di pintu tu sendiri akan ada guide di pihak masjid. Kumpulannya tak lebih 25 tadi, yang tak lebih 25 tadi, kena beratur ikut guide tadi. Follow lah. Kalau guide kita sendiri ada, boleh. Tapi dia ni menjadi sebahagian daripada 25 tu lah. Katalah Tabaji Travel ada bawa guide. Tapi kami hanya boleh letak jemaah 24 dengan satu guide lah. Dah 25 kan? Ya. 25. Sebab yang guide yang official adalah pada pihak masjid sendiri. Itu yang dikira guide sebenar yang akan bawa jemaah pergi tawaf dan sa'i hingga selesai bertahlul. Dan sebelum saya lupa, pergerakan mereka mesti mengamalkan penjarakan antara jemaah depan dengan jemaah belakang tu tetap juga kena jaga 1 meter tu kena jaga. Jadi nasihat saya pada siapa yang agak uzur atau daif sikit tu kena kira tengoklah agak dia boleh tak jalan macam kita tengok dalam TV. Ya, betul. Agak dapat masing-masing tengok atau tunjukkan kat TV macam mana penjarakan tu diamalkan masa tawaf dan sa'i lah. Jadi kalau yang ada wheelchair, kita bukan nak halang ataupun kita terima Tawaji Travels, dia menerima wheelchair dan sebagainya, tetapi sewajarnya yang ada wheelchair ni, yang pakai wheelchair perlu ada pembantu yang kuat dan tolak dia supaya dapat maintain jarak antara kita dengan jemaah depan dan kita dengan jemaah belakang kita. Datuk, banyak perkara yang boleh kita bincangkan lagi, tetapi mungkin ini siri pertama, Datuk. Kita boleh teruskan lagi kerana kita pun tak tahu bila dibenarkan jemaah. Maksudnya kita boleh bersiap sedia lebih teliti lagi, dan Tabung Haji Travel dan juga operator yang lain boleh berkongsi dengan kami di Esrawani. Kami amat mengalu-alukan berita sebegini. Sekurang-kurangnya ada cahaya di hujung terowong itu bahawa sebenarnya kita sudah pun bersedia, cuma tunggu isyarat saja sama ada dari pihak Immigration Malaysia, daripada Kerajaan Malaysia. Saya rasa kerajaan sedang bertungkus lumus sekarang, sedang berbincang, sedang berdialog, sedang berurusan secara diplomatik dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, kerana kita rindu Mekah, kita rindu Madinah, kita rindu untuk melakukan umrah. Datuk, terima kasih Datuk untuk masa yang diberikan untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bincang lagi. Itu tadi Datuk Terima kasih banyak atas masa yang diberikan. Okey, terima kasih. Yang berbahagia Datuk Haji Rosman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd. Kita bercerita tentang norma baru umrah dan SOP-nya. Mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut dalam siri-siri yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.